إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi petunjuk kepada hamba menuju haribannya, tidak membebani seseorang pun illa usaha, selain sesuatu dengan kesanggupan, sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha Adil dan tidak ada sedikit pun kezaliman, dengan bahawa dia tidak menyuruh benda yang tidak boleh dibuat, dan benda yang disuruh memangnya benda itu boleh dilakukan. Dan sehingga kalau sampai peringkat darurat pula diberi kelonggaran, sembahyang semua boleh buat, jadi disuruh benda boleh buat. Kalau saat maknanya terdesak ataupun kesusahan, musafir, diberi keringanan, boleh jamak, boleh kasar, umpama itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak menzalimi akan hamba. Semua hamba yang menzalimi dirinya sendiri dengan mengikut akan nafsunya dan menyebabkan kerosakan dalam kehidupannya. Iaitu sesuai dengan kemampuan, potensi dan kepastiannya, ya, kapasitasnya. Banyak macam tu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu ya hudurnya, sehingga jelaslah bahawasanya ia mendapat pahala dari apa yang diusahakan berupa kebaikan berdasarkan fitrah, ya, dan ia mendapat siksa dari apa yang dikerjakan berupa keburukan dengan mengikuti kekuatan nafsu dan imkan yang merupakan pangkal dari segala kerosakan. Apa dia? Itulah mengikut akan nafsu, ittiba'ul hawa. Kemudian ketika Allah SWT menyinggung tentang rahsia taklif, apa rahsianya Allah SWT mentaklifkan, memberat. Taklif maknanya hukum, memberat atas hamba, yang bawah. Semayang diwajibkan, kata agama tak ada paksaan, kenapa diwajibkan? Kalau orang tanya gitu kan, ya. La ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama, ya. Tuhan kata tak semayang masuk neraka, ini macam paksa. Ulama bahas paksaan dimaksud sini, kita tak boleh memaksa orang kafir masuk Islam. La ikrah fid din, ayat ni lil kafirin, untuk orang kafir. Kita ambil orang kafir masuk Islam, kata masuk Islam bunuh kau, tembak, tak ada. Ya, bahkan kita tengok apa yang dia berlaku di Palestin, tengok kan, dapat tawanan perempuan tu dilayan dengan baik. Oh, kerana dia, orang kita dia kerat macam-macam, potong kaki tangan macam-macam cerita. Itu Yahudi pun jahat lebih daripada binatang. Ya, ada pun Islam tengok situ dapat akhlak, dan banyak cerita yang mana dia orang tawan ada masuk Islam yang baru tengok keindahan Islam tu. Sebab dalam peperangan dia ada adab. Orang Islam yang sampai pergi nak bunuh orang tu, perang nak bunuh orang, ya, pun ada adab dia. Perempuan tak boleh sakiti kanak-kanak, jangan itu tempat kemaslahan umum, hospital dan tak boleh diganggu. Ya, berperang betul dengan tentera. Dia tak, dia pedal yang habis semua. Ini jahat. Cuma dia kata syarrud dab, ya, inna syarrad dawab alladzina kafir. Sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi adalah orang kafir. Dan antara Yahudi memang Tuhan dah cop memang jahat, dan dia tak akan reda dengan kita. Lan tarda engkal yahudu wala nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi Nasara tak akan reda pada kamu, dia akan setuju sehingga kami ikut cara dia, ya, cara sesat dia mana.
Itu di antara maknanya kelonggaran yang Tuhan beri. Jadi maknanya Tuhan paksa tu apa? Sama lah kalau kita nak ceritakan sedikit pemisalan yang mudah faham. Bapa merotan anak dia. Dia rotan tu sebab apa? Dia nak seksa kan? Ya. Bila anak tu sedar, bila anak tu dah matang, dia dewasa, dia ucap terima kasih pula. Terima kasih bapa rotan saya. Terima kasih maknanya cikgu rotan saya dulu. Sebab apa? Bapa rotan tu sebenarnya rotan mendidik. Ya, maknanya Allah Ta'ala tidak mahu hamba dia mukmin terjun ke neraka. Oleh kerana itu diwajibkan kita mengerjakan benda yang wajib. Ya, ada pun orang kafir ni, itu kita tak boleh nak paksa sebab dia masuk Islam dengan paksa, dia tidak dikendaki, nanti macam-macam masalah berlaku. Dia nak biar dia kenal sebab Islam ni agama yang paling hebat, tidak ada yang seumpamanya. Tak payah kita nak paksa. Kalau orang tu guna akal dengan betul, dia akan nampak. Ya, dia akan masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi taklif syarak Allah Ta'ala paksa tu sebenarnya pada orang beriman adalah kasih sayang tu maksudnya. Ya, kasih sayang. Dikasih orang beriman tadi, dia paksa jangan tinggalkan benda yang menyebabkan dia boleh terjun neraka. Ya itulah, jangan tinggalkan kewajipan. Dan jangan buat benda yang maksiat yang menyebabkan dia terjun ke dalam azab. Itu maksud dia Tuhan paksa adalah sebenarnya menyayangi orang mukmin. Sebab mukmin tu kekasih Allah Ta'ala. Ya, kullu mukmin awliya. Tiap-tiap orang mukmin tu semua wali. Wali apa ni? Wali am. Dia bukan wali yang kita maksudkan tadi para awliya tu lah. Ini wali mana kekasih. Sebab apa dia dikasih? Sebab iman yang ada dalam qalbi itu mahal. Sebab tu Allah Ta'ala paksa suruh buat benda wajib supaya jangan dia terperangkap di akhirat itu. Itu beza antaranya paksa yang dikendaki oleh Ta'ala sini taklif dengan paksa yang dimaksudkan tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan agama, itu ayat untuk orang kafir. Mana kita tak boleh nak paksa orang kafir masuk Islam. Ya, adapun kita ni Tuhan paksa sebab dia sayang kita, supaya kita jangan terkena azab. Begitulah maknanya bila kita suruh seorang tadi buat benda ni sebenarnya kewajipan tu bukan kita, maknanya menyeksa dia supaya kita selamat sebenarnya, supaya mereka pilih jalan selamat, duduk di atas jalan yang betul dan mendapat mana keridaan Allah dan lepas daripada kemurkaan dan seksa dia di akhirat. Itu yang besar. Laha ma kasabat, ia mendapat pahala dari apa yang diusahakan berupa kebaikan dan berdasarkan mana fitrah alam. Mana fitrah manusia ni suka benda baik, dia boleh tak suka benda buruk. Kita kalau orang buat baik dengan kita suka, kalau orang buat jahat kita tak suka. Mana tu fitrah dia. Tapi bila manusia tadi dia rasuk oleh syaitan, dia rasuk oleh nafsu, dia pun dia tak bertukar. Yang baik dia tak buat, yang jahat dia buat. Wa 'alaiha maqtasabat, dan ia mendapat seksa dari apa yang dikerjakannya, iaitu berupa keburukan dengan mengikuti kekuatan nafsu dalam imkan ni, dalam alam ni, yang merupakan pangkal bagi segala kerosakan. Ketika Allah SWT menyinggung, menyentuh tentang rahsia taklif, sebab apa Tuhan paksa? Dia hendak mengisyaratkan bahawa menunaikan apa yang dibebankan itu tidak terjadi kecuali atas taufik daripadanya. Kerana itu Allah SWT mengajar mereka untuk berdoa, bermohon pertolongan, dan maknanya bermunajat dengan berfirman, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang telah merawat kami dengan kelembutan-Mu untuk menerima segala taklif-Mu, agar kami sampai kemurnian tauhid dan takdis, kemurnian kejernihan mengesakan dengan sebenar zahir dan batin,
dan takdis menyucikan sebenar akan Allah yang sifatnya suci daripada segala kekurangan. La tu'akhizna in nasina, jangan engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa untuk menunaikan apa yang engkau tugaskan kepada kami, kerana sifat-sifat imkankan, sifat-sifat kemanusiaan kami. Imkan mana harus, sifat kita ni harus apa? Buat baik. Ada kadang terkena jahat, benda tu belakang. Kalau kata dia kena baik, orang percaya. Kalau kata dia kena jahat, orang percaya. Kata imkan boleh. Dalam ni kalau wajib macam kita kata sifat Allah Ta'ala yang kalau kesempurnaan tu wajib bagi dia. Mana kita mohon kepada Allah, janganlah ya Allah hukum kami jika kami terlupa. Sebab tu memang Tuhan letak dalam hadis itu, al-kalam anis-salas, diangkat kalam di bertiga, al-khata' wa nisyan, dan orang dia mestukuriha, dipaksa. Khata' dia tersilap, ataupun dia nisyan, terlupa, maka tidak diambil salah, terlupa. Jangan engkau maknanya hukum kami jika kami terlupa. Bukan buat lupa je lain. Terlupa ni memang terlupa betul. Untuk menunaikan apa yang engkau tugaskan, kerana kami sifat-sifat imkan kami, sifat-sifat keharusan manusia biasa. Au akhta'na, atau kami tersalah dalam menunaikan taklif kerana terbatasnya pemahaman kami. Kadang-kadang kami kurang ilmu, kurang mana memahami, kita silap, minta ampun. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban berat berupa hijab tebal. Hijab ni baik, tidak ada azab paling besar dalam dunia ni melainkan hati yang terhijab. Hati hijab mana tutup, hati yang tertutup. Kalau benda dah tutup, mana nak nampak? Kita tutup pintu dan tak ada nampak dalam rumah, mana tu tutup. Begitulah hati bila tutup, dia tak akan nampak lagi dah. Sebab hati itu kita nak dia melihat apa? Kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Dia akan membawa insan tu cantik dalam hidupnya bila dia dibukakan hijab, memandang azamah, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Berarti kalau terpandang dia, maknanya dibukakan hijab, confirm memang dia jadi orang yang sangat elok, sangat baik. Dia terpandang kebesaran Tuhan, dia akan tunduk. Dia terpandang dia dibukakan ihsan Tuhan, dia akan bersyukur. Dia pandang mana keampunan Tuhan, dia sentiasa mohon keampunan dan sentiasa bertaubat. Itu maknanya apa? Minta dibukakan qalbi, berupa hijab tebal dan penutup yang membutakan mata hati. Nauzubillah. Apa dia? Maksiat, mungkar, kelalaian, tu asal punca dia. Dan maknanya mencerap cahaya tauhid ni. Bayar Ta'ala, maknanya bukakan hati itu. Cahaya tauhid termasuk. Jangan ditutup sehingga dia gelap. Jangan dia jadi jauh, minta dia jadi dekat. Maka dibandingkan dulu macam kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Kama hamaltahu 'ala allazina min qablina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban berat berupa hijab tebal, penutup yang membutakan mata hati kami dari mencerap cahaya tauhid, terdapat menyedut, mana mengambil cahaya tauhid. Dan juga sebagaimana engkau bebankan kama hamaltu 'ala allazina min qablina, kepada orang-orang yang sebelum kami. Bahawa umat dulu berat kan, kalau mereka buat dosa, nak taubat dia kan, bunuh diri. Faqtulu anfusakum, kau bunuh diri kau, aku ampun Tuhan. Maka berlambatlah mereka ni, Tuhan datangkan awan gelap, maka mereka tikam mati. Bahawa dosa dia Tuhan ampun. Berat. Kadang satu pun tak ada.
Tak ada bayar, tak ada aku, dan pergi dan bagi. Keberkatan Habibullah Rasulullah SAW. Dia duduk di bawah umat, ya, insan yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, insan yang sangat mulia, wahwa Nabiuna Rasulullah SAW. Kalau kain kena benda najis, dia tak ada basuh, gunting buang. Dah berlubang kan. Itu syariat dulu berat. Kan semua tu diringankan. Itu cara zahir. Begitu juga seterusnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban-beban, ya, maknanya riadah dan kesulitan taklif yang sangat berat akibat noda imkan. Ya, noda maknanya kehidupan kita. Imkan tu makna apa? Ya, benda yang harus ada pada insan tadi, apa nafsunya. Taat pun imkan juga, maksiat pun imkan juga. Benda-benda yang mungkin, benda berlaku pada makhluk, dua perkara. Dan noda kebergantungan pada selain, ini paling besar. Yang paling besar sekali maksudnya sesat ialah apa? Dia dan rohani dia dinodai dengan perasaan apa? Bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Ya, dia bantu diri dia, saya tak ada salah, saya pun tak ada risau sekarang lah kan, simpanan pun banyak kan, harta pun banyak, badan sihat, besok tengok dah mati. Hilang lori berdentung kepada pecah. Ya, sebab tu jangan bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Di mana gantungan kita tauhidkan dengan dia saja. Sebab kita tahu semua dalam kekuasaan dia. Dia nak sentap sekejap je, dia nak beri pun sekejap. Kerana dia beri, kita pun tak puasan, macam mana boleh dapat? Jangan tanya orang dapat, benda dah ada pada azali dah. Tinggal sebab-sebab dia je Tuhan jadikan berbagai-bagai bentuk. Dan nak tarik pun begitu juga. Ya, dia tarik sekejap je kan. Allah. Sebab itu kita bergantung hanya pada dia, jangan bergantung pada dia. Sebab iktimat ni benda penting. Dalam hikam Ibn Atak mula-mula matan pertama dibincang iktimat. Min alamatil i'timad di alal amal nuqsan raja' inda wujudi zalal. Sengaja bertanda orang yang beriktimat atas amal. Mana amal subuat jangan pegang dengan Tuhan. Itu maknanya. Ma la taqata lana bih wa'fu an. Apa yang telah maknanya yang tak sanggup kami melakukan, memikul, ya, dengan sebab kelemahan minta ampun. Maafkanlah kami, hapuskanlah, ya, dengan anugerah-Mu. Maka Tuhan ampunkan dosa semua apa? Anugerah daripada ini. Ya. Wa'fu anna, daripada kami segala akibat sifat imkan kami ini. Wa'fir lana, dan ampunilah kami. Dan tutupilah bagi kami, wahai Tuhan. Ya. Kemudian egoisma makna keegoan, huwiyah, mana dia, mana kediaan kami katakan kita apa yang ada dan saya, anak, ya, kita. Wah, hebat, yang tak tahu tak apa, orang tak kenal saya siapa. Setan tahu. Ya, besar perangai syaitan kepada dia. Ya, huwiyah mana kediaan, yang memandang diri dia hebat. Ya, itu sebab dia menghapuskan dengan la haula wala quwata illa billah. Pukul tak ada daya upaya melainkan dia semua. Semua kita dalam urusan dia. Kita lahir pun kita tak boleh nak ijaz. Kita tak campur tangan dalam urusan apa? Rezeki. Kita tak campur tangan dalam urusan umur. Kita ada campur tangan. Ada minta mesyuarat ke? Minta tambah sikit, ada, dia sentap habis tertongking itu. Ya. Rezeki kadang-kadang kita rasa macam punya, tiba-tiba orang lain punya. Ya. Kadang-kadang dia nak bagi, kita tak perasan, datang pula terperanjat, dia dapat pula. Itu semua. Sebenarnya dia nak tunjuk kuasa besar dia. Dia sebenarnya yang egoisma ni itu hak Tuhan. Al-kibriya irida'i. Kibriya membesarkan diri itu rida, pakaian. Wala azamah, keagungan tu. Izari, kain selendang kau mana? Ya, pamana azani al-qafina falau. Cuba nak pakai, nak ambil, aku lempar dalam neraka dan aku tak hirau lagi. Maksudnya apa? Pakaian maksud apa tuan? Sifat membesarkan al-mutakabbir dengan nama Tuhan. Dia boleh membesarkan diri. Kita jangan pakai, kita pakai dia sentap kan.
Kita sifat kita kehambaan, kedaifan, kehinaan, itu sifat kita. Tuhan sayang orang yang reti menghinakan diri kepada dia. Allah Ta'ala sayang orang yang reti merendahkan diri kepadanya. Ego tak ada dan orang ego ni sebab dia buta mata hati dengan Tuhan. Kalau mata hati dia buka, memang tak berani nak angkat kepala. Kalau hijab qalbi tu dia buka, dia takkan berani angkat kepala. Yang Nabi Adam AS tersilap tu bukan sengaja. Dia tak angkat kepala 300 tahun. Setengah riwayat 100 tahun. La yarfa'u ra'sa salah satu mi'ata sana. Berapa malu dengan Allah sebab dia kenal Nabi. Termakan buah tu kan sengaja tersilap. Dia tak angkat kepala, tunduk madu dengan Tuhan. Tu orang kenal. Ini langgar perintah Tuhan, dia tongak kepala lagi. Oh, lagi something tu. Al-Quran kata, wala tamshi fil ardi maraha, kau jangan menapak kamu ke bumi aku dengan sombong. Ingat, kau nak pergi mana dah. Semua akan balik kembali menghadap Allah Ta'ala. Habis. Dan daripada pandangan kami, jangan dinaik ego. Rabbana, dan setelah itu irhamna, kasihanilah kami dengan kasih sayangmu yang amat luas. Kita minta kasih sayang Allah SWT, dan diberi kasih sayang ni tak ada apa. Tunggu macam-macam kurniaan lagi. Anta maulana, ini pengiktirafan, engkaulah penolong, tak ada yang lain, dan pengatur nikmat kami. Dia yang semua siap aturkan kita. Kerana benda yang kita tak cadang pun dapat, kerana benda kita tak buat, tak ada rancang pun jadi. Itu semua apa? Kehendak dia, bukan kehendak kita. Sebenarnya apa tu? Dia menayangkan kuasa besar dia. Banyak yang kita tak cadang, tak adjust, dia bagi. Kadang-kadang kita buat je nak mati, dia tak bagi. Ada semua di mana dia nak tajalikan kebesaran, keagungan dia. Maka apa? Sila pandang. Orang bila tunjuk, kita kena apa? Kena pandang lah tuan-tuan. Pandang sini, tengok saya nak tunjuk ni. Dia pandang tempat lain. Marah tak cikgu kan? Dia huraikan kat depan bapa hitam tu benda penting, payah. Pandang semua nak pergi pandang. Dia main ke belakang, dia main tweet-tweet dengan dia. Dia kena baling dengan duster, berdesuk. Lepas tu kayu panjang dia baling. Itu kalau kita sendiri pun dengan anak, kita bercakap, dia buat tak pandang, dia buat tak layan, marah tak? Kena penampau peri udah ni kan. Itu kita dengan anak ni, kita dengan abdi fakir kita menghadap dengan Allah yang maha agung, pemilik segala-gala, Tuhan punya segala alam ni. Sebab tu dia kata apa sini, so kita pandang. Anta maulana, mana iktiraf engkau saja maknanya, pengatur, penolong dan pengatur nikmat kami. Maknanya jangan kita makan, minum, ambil, guna, pakai, melainkan hati kita pandang dia, iktiraf dan syukur pada dia, sebab itu milik dia. Bangsurna, maka tolonglah kami dengan bantuan dan pertolonganmu dalam menyebarkan tauhidmu. Itu dia. Sebar dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan seterus umat. Dan tersebar luaskan makna-makna tauhid, mengesahkan Tuhan yang sangat besar. Habis. Wansurna alal qaumil kafirin, minta tolong daripada terhadap kaum kafir yang ingkar, yang tertutup awan huwiyah. Dia tertutup dengan apa? Ibarat awan huwiyah, dia nampak diri dia tak nampak Tuhan, orang kafir. Jadi tutup macam mana matahari dia tutup oleh awan, mendung. Mereka sendiri yang batil, huwiyah mereka, mana kediaan mereka sendiri yang batil dari matahari al-haq, daripada nampak maknanya cahaya al-haq yang disupakan maknanya penyuruh matahari, dan yang terang menyinari seluruh carkal wala. Tidak ada satu makhluk yang terlepas kalau di dunia ni pada cahaya matahari dia kena. Tiba-tiba dia tertutup, tak nampak sinaran terang tadi sebab buta. Dia kena buta apa? Huwiyah, merasakan diri dia, aku, ana, huwiyah, kediaan. Lepas tu keluar daripada perasaan tu, baru dia akan sampai. Mata dalam ayat, dalam apa kalam ini apa? Dalam kalam Ibn Ruslan Ad-Dimishqi, iza kharata anka faqad wasalta ila bab. Bila kau keluar pada diri kau sampai. Itulah keluar mana? Buangkan perasaan merasa kita. Kita merasakan dia, baru dia sampai. Dengan rahmatmu yakinkanlah kami dengan kebenaran,
dan tauhidmu, wahai penolong terbaik, wahai pemberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Siapa dia? Wallahu ta'ala An-Nasir, Al-Hadi, semua dia. Fansurna alal qaumil kafirin, bantulah kami. Maknanya ada orang-orang yang kafir tadi. Amin. Sunnah amin tadi. Ya, akhir surah Baqarah dengan surah Fatihah dan surah Baqarah. Sunnah abi itu kemudian penutup surah. Wahai pengikut Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menuju tauhid zat, semoga Allah SWT melapangkan dadamu dan memudahkan urusanmu sesuai dengan potensi dan kemampuanmu. Engkau harus mengambil untuk dirimu suatu daripada surah yang mengandungi seluruh perintah agama dan berbagai tingkatan keyakinan. Pertama-tama, singkirkan kemalaikatanmu, daripada dunia dan segala isinya. Kemelekatan. Apa kemelekatan? Terikat. Dia melekat. Dekatan hati kita dengan makhluk dunia, buang, kalau tidak kamu tak sampai. Kemudian segeralah berpaling dari kenikmatan dan syahwat dunia. Hati kita jangan kita ikat dengan kenikmatan dunia yang banyak menipu daya manusia, yang melenakan, yang menghayalkan sampai hati kita tak boleh nak pergi ke Tuhan, leka. Dan menghadapkan dengan wajah hatimu untuk mengesahkan Tuhan. Hadap dengan mana rupa kalbi kita, hakikat insan, menghadap ke Tuhan. Tawajuh. Seraya membuka apa yang ada dalam dadamu, apa daripada kekurangan. Iaitulah gudang kemurahan dan simpanan kedermaan tu semua keluarkan. Sambil maknanya menghindarkan ahwal dan amalmu dari hal tidak berguna untukmu. Kemudian hindarkanlah perkawanan yang merugikan, sahabat yang merugikan dan menyesatkan. Mana jangan kita bersahabat dengan orang yang tidak membantu kepada jalan Tuhan. Kena berusahalah untuk mencapai tangga-tangga tauhid serta pendakian tajrid dan tafrid. Tajrid maksudnya tafrid, menunggalkan, serta menjauh diri dari apa pun selain al-haq. Bahkan kita letakkan kalbi kita hanya dengan dia, yang merupakan sebab kemajemukan dan keterbatasan. Kemudian hiruplah semilir kedamaian dan aroma kesuciannya. Mana kita zauq, rasakan. Dan rasakanlah kenyamanan dengan nafas rahmatnya. Kita rasa nyaman dengan apa? Nafas rahmat. Mana kita sentiasa memandang rahmat dia yang menyebabkan kenyamanan rohani kita. Dan ungkap rahsia-rahsia rububiyah dan cari petunjuk dari keindahan hidayah dengan mengikut mana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tercinta dalam wujudnya. Dan Nabi yang diutus kepada seluruh makhluk menjelaskan petunjuk yang tertuang dalam kitab dan diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menghimpunkan semua isi kitab-kitab terdahulu berupa hukum, nasihat, ibrah, simbol dan isyarat yang ada padanya darinya. Kemudian kitab yang diturunkan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang bingung dalam cakrawala wujud dan tenggelam dari arus laut ihsan dan kemurahannya. Kerana itu, wahai murid yang hendak menempuh jalan kebenaran, hendaklah engkau berpegang kepada kitab ini, kitab yang tidak ada keraguan dalam petunjuk bagi orang yang beriman kepada yang gaib, iaitulah al-huwiyah, kediaan yang gaib. Siapa huwiyah ke yang gaib? Itulah Allah Ta'ala. Dan sentiasa menghadapkan hati, sentiasa kekal tawajuh kepadanya. Tawajuh itu menghadap. Dan berpaling seluruh takat dari segala yang menyibukkanmu, segala benda yang membimbangkan dia, masyghul kita dengan Tuhan, itu mentinggalkan. Jangan dilayan maknanya. Hadapkan betul diri pada dia. Itu nikmat sebenar. Jangan tertipu maknanya.
dan lupa kepada Tuhan. Itu maknanya satu ketipuan yang besar dilakukan sebab dia perangkap iblis dan syaitan. Sentiasa arahkan fikiran kepada maksud dan tujuan. Apa maksud tujuan kita? Ma'rifatullah, dan takarruf diri dengan dia, dan biarkan pada dirimu tadi memperhatikan hakikat, makrifat, hikmat, hukum, kisah dan peringatan dalam kitab Al-Quran. Cukup lengkap semua dia. Kerana tidak ada satu pun huruf dari kitab ini yang bukan wadah dari makna yang tak terbatas, ya. Bahkan huruf-huruf tu banyak Al-Quran hikmat besar tu. Sungguhnya tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun belakang. Wahyu yang diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui Allah Ta'ala. Maka pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran, engkau harus menyucikan lahir dan batinmu dari seluruh kebutuhan kemanusiaan. Yani dia panggil tawazin basyariyah. Jangan ada gantungan hati dengan lain. Baru dia cantik hati tadi. Sebab zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab Quran tak ada keraguan, dia menjadi petunjuk bagi siapa? Muttaqin. Mana orang bila nak faham Quran lebih mudah, dia bentuk diri jadi insan bertakwa, mudah dia faham kalam Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab tapak dia, kalbi kita bila bersih dituang. Tapi kalau kalbi tak ada kotor, dia payah nak masuk. Sehingga engkau raib dari dirimu mana fana, dan intitas dan keadaanmu fana, dan Tuhanmu membuatmu bicara dengan ucapan dan kalamnya. Maksudnya ilham Rabbani dia akan dapat. Ketika keadaan ini telah tertanam kuat pada dirimu, menjadi akhlak dan perangaimu, nescaya engkau akan mendapat anugerah dari bacaanmu itu. Ketiga, membaca janganlah engkau lalai dari isyarat dan mendalami riwayat dan dirayahnya. Dia ada dirayah. Hadis pun itu kan, ada hadis riwayah dan ada hadis dirayah. Ketiga, hatimu telah bersih dari segala rintangan dan batinmu telah lepas daripada segala halangan, nescaya engkau akan mendapat bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan apa yang telah amanah Allah Ta'ala tetapkan bagimu dalam ilmu, dan maha kuasa atas segala yang dia kehendaki, sehingga engkau mana berhak dan layak dikabulkan olehnya. Itu di antara akhir surah Baqarah dan suratul Imran. Wallahu a'lam. Sadaqallah.